Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian menjemput, dan juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan atas semangat yang ditunjukkan untuk hadir pada hari ini demi untuk menimba ilmu, ya, serta menambahkan pengetahuan, lebih-lebih lagi di dalam hal yang cukup penting yang berkaitan tentang asas agama, iaitu rukun Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya diberikan tajuk menunaikan zakat, ya. Dan kalau kita lihat dalam buku proceeding ni, boleh dilihat di halaman apa halaman 32, ya. Halaman 32 berkenaan tentang menunaikan zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat kewajipan zakat, ia adalah satu kewajipan yang dikenakan ke atas orang kaya daripada kalangan orang Islam, ya. Harta yang perlu diserahkan kepada orang-orang miskin dan susah di kalangan umat Islam. Di dalam Al-Quran, kewajipan zakat disebut dengan perkataan sedekah, ya, seperti mana dalam firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka. Jadi kita lihat di dalam ayat Al-Quran ini perkataan sedekah, ya, digunakan bagi mengertikan zakat. Jadi ini adalah istilah yang perlu kita fahami dan jangan kita keliru, ya. Perkataan sedekah dimaksudkan dalam ayat tadi, ya, bererti zakat menurut istilah yang telah diletakkan oleh para ulama, ya, bagi membezakan antara zakat, iaitu harta yang wajib dikeluarkan, manakala sedekah iaitu harta yang dianjurkan atau yang disunatkan untuk kita keluarkan. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam menetapkan golongan-golongan asnaf penerima zakat, sebagaimana dalam firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah, iaitu zakat, adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, orang-orang mu'allaf yang didekatkan hatinya kepada Islam, hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang, dan untuk jihad fisabilillah pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang terputus bekalannya dalam perjalanan. Kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah, dan Allah Maha Tahu lagi bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum, ya, perihal tentang kewajipan zakat, ia adalah seperti mana zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi ia menjadi antara tunggak utama agama. Maka kepentingan zakat itu dapat kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah sangat mementingkan zakat, yang mana saya kira ini adalah satu aspek yang kita perlu tahu. Walaupun barangkali kita bukan tergolong di kalangan orang yang menunaikan zakat, sebaliknya mungkin kita, ya, terdiri di kalangan orang yang menerima zakat barangkali, tetapi, ya, paling tidak, ya, kita kena ambil tahu, ya, mana tahu kalau sekiranya Allah memberi, memurahkan rezekinya kepada kita, ya, dengan kita memperoleh harta,
maka di situ ya mungkin tanpa kita sedar ada hak-hak zakat yang perlu kita tunaikan. Yang mana saya lihat bahawa masalah zakat ni mungkin berbeza dengan perbincangan tentang solat, ya. Solat ini membabitkan semua, ya. Adapun zakat dia tidak membabitkan semua orang. Sebaliknya hanya mereka yang memiliki harta, ya. Maka kerana itu masalah zakat ni kurang dihebahkan, ya. Maka sedikit sebanyak ya menimbulkan adanya ya kurang tahu ya tentang hal-hal zakat ni di kalangan umat Islam. Jadi nak mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan tentang hal zakat, ya, sehingga hal ini disebutkan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, merangkumi aspek tuntutan dan keutamaan zakat, fadilat kelebihan mengeluarkan zakat, jenis-jenis harta zakat daripada haiwan-haiwan ternakan, hasil pertanian dan emas perak, serta syarat haul ya, iaitu cukup setahun, serta nisab iaitu batas minimum wajib zakat. Hal ini semua dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan yang menunaikan zakat dipuji di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya yang dapat kita sebutkan di sini mafhumnya, orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah, mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, ya. Maka mereka tidak terlalai dengan dunia, ya, untuk mereka tunaikan salat, ya, dan mengeluarkan zakat. Kerana apa? Kerana mereka takutkan hari kiamat. Di samping itu Al-Quran mencela mereka yang tidak menunaikan kewajipan zakat ini dan mengabaikan tuntutan memberi nafkah ataupun memberi makan kepada orang fakir miskin. Pentingnya zakat, pensyariatannya turun secara umum ketika Nabi SAW di Mekah, sebelum ia difardukan dan dijelaskan jenis dan kadarnya secara terperinci pada tahun kedua Hijrah, ya, ketika Nabi berada di Madinah. Pentingnya zakat, pemimpin umat Islam akan mengangkat pedang memerangi golongan yang enggan menunaikan zakat ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza syahidu an la ilaha illallah wa amanu bi wa bima ji'tu bih asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan hal demikian, akan terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku kecuali dengan hak-haknya, dan penghitungan mereka adalah di sisi Allah. Hadis sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga dapat kita lihat ya daripada kenyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam peristiwa beliau memerangi golongan murtad pada zaman khalifah beliau yang enggan mengeluarkan zakat, di mana dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Demi Allah, jika mereka enggan menyerahkan kepadaku iqalan, yakni tali pengikat haiwan ternak, tali pengikat tu. Dalam riwayat lain dikatakan inaqan, yakni seekor kambing betina yang belum cukup setahun, yang mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perangi mereka kerana keengganan mereka itu. Athar ini daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Allah mengancam mereka yang meninggalkan zakat, ya. Barang siapa yang mengingkari kewajipan zakat akan dihukum terkeluar daripada Islam, sebagaimana nas-nas Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hukuman azab seksa
yang akan menimpa mereka yang meninggalkan kewajipan zakat ini. Seperti mana antaranya firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka tentang balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari dibakar emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi, bahagian tepi dan belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu, oleh itu rasalah azab daripada apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat ke-34 dan 35. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, siapa sahaja yang memiliki emas atau perak tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan daripada api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, dipanaskan dahi, bahagian rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali ia sejuk, akan diulang kembali, yakni seksaan tersebut, pada tempoh satu harinya seperti 50,000 tahun. Kemudian dia akan melihat tempat kembalinya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman yang maksudnya, jangan pula orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu baik buat mereka. Bahkan kebakhilan itu adalah buruk buat mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka di hari kiamat. Surah Ali Imran ayat 180. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak sebutkan tentang faedah-faedah mengeluarkan zakat, antara yang dapat kita sebutkan di sini, kerana faedahnya memang cukup banyak, ia akan menyempurnakan keislaman seseorang. Ya, apabila dia menunaikan zakat, dia menyempurnakan keislamannya. Dengan menunaikan zakat, seseorang itu telah melaksanakan suruhan Allah, dan itu adalah faedah yang cukup besar, mengharapkan pahala ganjaran serta berlindung daripada azab siksaan Allah. Zakat juga mengukuhkan hubungan kasih sayang antara orang kaya dan miskin, menyucikan diri serta memuliakannya, membiasakan diri dengan sifat suka menderma, memelihara diri daripada sifat bakhil dan kedekut, memperoleh keberkatan seperti mana yang dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa jua yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dia jualah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat yang ke-39. Kita lihat Allah menjanjikan buat mereka yang menunaikan zakat, ya, ataupun sedekah, untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Cuma tinggal lagi sama ada kita beriman ataupun tidak dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat tentang masalah kewajipan zakat ni, bagaimana keadaan umat manusia atau keadaan masyarakat pada hari ini, ya, tentang masalah zakat. Hakikatnya boleh kita lihat daripada sudut berleluasanya sistem riba itu di kalangan masyarakat pada hari ini, ya, di mana
sesiapa yang berdepan dengan kesulitan wang, ya, pada hari ini dia akan terpaksa berhutang, ya. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Sebaliknya dia akan terpaksa berhutang dengan adanya riba yang perlu ditambah ketika dia membayar semula hutangnya itu. Apa kaitannya dengan tajuk kita? Boleh kita katakan ini adalah akibat tidak diperkasakan, ya, zakat serta tuntutan sedekah, ya, daripada satu sudut, dan juga daripada sudut al-qardul hasan, memberi pinjaman atas dasar membantu semata-mata, yang mana hal ini berbeza dengan orang yang memberi pinjaman atas dasar riba. Orang yang memberi pinjaman atas dasar riba, dia bukan ingin membantu, sebaliknya dia ingin mengambil kesempatan atas kesusahan orang itu, ya. Maka dia adalah menangguk di air yang keruh, atau ibarat lintah darat yang seolah-olah membantu, tetapi hakikatnya dia, ya, dia menindas orang itu. Jadi ini kita kata betapa perlunya diperkasakan zakat itu, ya, serta dihebahkan tentang anjuran untuk kita bersedekah, dan jangan terlalu bersifat cinta kepada dunia, ya, terlalu kedekut untuk membantu orang, khususnya orang-orang yang susah di kalangan saudara-saudara se-Islam, sehingga ke tahap nak bagi pinjaman secara apa orang kata, tanpa riba, ya, tanpa apa juga keuntungan yang diharapkan. Kita mendapati bahawa pada hari ini sangat-sangat susah, ya. Sekarang ni adanya apa yang dipanggil sebagai along, ya, along tolong, aku nak tolong ke macam mana, apa dia punya, itu bukan tolong, dia bukan nak tolong, dia nak ya, nak lelong. Memang dia adalah satu penindasan. Pada hari ini penindasan berlaku secara dalam skala yang cukup besar, yang tidak pernah disaksikan dalam sejarah manusia sebelum ini, ya. Penindasan dalam bentuk riba pada hari ini, ya. Mana bahkan saya kira semua kita, ya, terkena tempiasnya, bezanya sedikit atau banyak, ya. Gara-gara apa? Gara-gara, ya, topik yang kita sedang bincangkan ni, zakat, sedekah serta memberi, ya, qard al-hasan, memberi pinjaman, ya, atas dasar membantu semata-mata, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatan min malin syai'a." Harta tidak pernah berkurang dengan bersedekah, ya, hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Anfiq ya ibni Adam, anfiq alaik." Infaklah, keluarkan harta yang wajib kamu tunaikan, niscaya aku akan berinfak kepada engkau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, zakat menyelamatkan seseorang daripada kepanasan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, ya, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqdha bainan nas. Setiap seorang itu berteduh di bawah bayang-bayang zakatnya. Macam mana bayang-bayang tu, ya, kita kena tunggu dan lihat nanti, ya. Dia berteduh di bawah bayang-bayang zakatnya sehingga selesai urusan perhitungan antara manusia. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Zakat membolehkan umat Islam hidup dalam suasana keluarga yang besar, saling menjaga dan membantu antara satu sama lain. Zakat juga antara sebab turunnya rahmat kebaikan dan terhindarnya malapetaka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lam yamna' qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatr minas sama' walaula al-bahaim lam yumtiru." Tidaklah keengganan mereka menunaikan zakat, melainkan mereka terhalang daripada memperoleh hujan daripada langit.
Kalau bukan kerana haiwan ternakan, niscaya mereka tidak memperoleh hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kita lihat, kerana keengganan menunaikan zakat ataupun bersedekah sehingga mengakibatkan hujan terhalang. Jadi di sini kita kata perlunya muhasabah tentang apa agaknya sebab kita baru-baru ni di Malaysia kita mengalami kemarau, ya. Tapi macam-macam lah. Orang kata ini musim kemarau lah. Dia bukan musim kemarau, ya. Barangkali ya, antara sebabnya lah kerana musim orang bakhil, ya. Musim orang tak tunaikan zakat atau orang tak tunaikan sedekah, ya. Musim interest naik barangkali. Along menaikkan interest dia, ya. Musim riba berganda-ganda barangkali itu mengakibatkan kemarau, ya. Maka ini kita kata antara sebab yang tersirat yang perlu kita lihat dan muhasabah diri kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, zakat menghapuskan dosa serta menebusnya. Sebagaimana dalam hadis, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, dan sedekah memadamkan kesalahan dosa seperti mana air memadam api. Hadis riwayat Tirmizi. Zakat juga antara sebab kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang itu, ya, di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan, kewajipan zakat ke atas harta adalah demi menyucikan harta dan jiwa seseorang itu. Kerana harta yang dikurniakan oleh Allah cukup banyak, manakala yang diperintahkan untuk kita keluarkan sebagai zakat hanya sedikit, ya. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan boleh buka di halaman 40, ya, tentang syarat wajib zakat. Zakat adalah satu kewajipan atas setiap seorang Muslim merdeka. InsyaAllah pada hari ini semua merdeka, tak ada hamba. Cuma barangkali hamba bank juga, ya, ya. Yang hartanya telah cukup nisab, ya, cukup nisab maknanya cukup dia punya, ya, bilangan minimum wajib zakat, ya. Dan haul 1 tahun, maknanya cukup dalam nisab tu dalam simpanan dia selama 1 tahun. Kita akan perincikan, ya, sekejap lagi tentang jenis harta zakat, ya. Kita elok kita ambil tahu, ya. Ada 3 jenis harta yang perlu dikeluarkan zakat. Jenis pertama, haiwan ternakan, unta, lembu dan kambing sahaja, ya. Jadi kita kata di sini dalam majlis ni, untuk mereka yang memiliki haiwan ternak ni, ya, perlulah dia bertanya dengan alim ulama, ya. Tak perlu kita nak perincikan di sini. Saya kira, ya, bukan semua di sini penternak, ya. Yang pasti unta tak ada kat Malaysia, ya. Dia perlu bertanya tentang zakat, ya, haiwan ternak tu. Jenis yang kedua, hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan yang boleh ditimbang dan disimpan. Jadi nak kata buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat, ya. Untuk mereka yang berkecimpung dalam pertanian, ya, dia pun kena bertanya dengan alim ulama, ya, tentang zakat, ya, kerana dikhawatiri, ya, tanaman dia ada zakat tanpa dia sedar. Saya kira yang aspek yang boleh kita tekankan, yang boleh kita fokuskan dalam ucapan kita pada hari ini, ya. Kita lihat muka surat 42, iaitu jenis zakat daripada harta emas dan perak, ya. Ini mungkin ramai yang tak tahu tentang nisab serta masalah haul. Jadi nisab emas adalah sebanyak 85 gram dalam ukuran timbangan pada zaman sekarang. 85 gram atau apa yang menyamai, ya, RM12.240, ya. RM12.240 ini dalam kiraan semasa, sekarang ni, harga emas sekarang, ya. Jadi kalau kita ada emas yang simpanan dia sampai 85 gram dan cukup dalam simpanan kita selama setahun, itu minimum dia. Kalau lebih lagi lah kena keluarkan zakat. Jadi ini minimum dia, ya. Maknanya kalau 84 gram tak cukup, dia tak kena zakat. Kalau 85 gram atau lebih, maka adanya zakat, ya. Adapun perak,
nisabnya adalah 595 gram atau apa yang menyamai ya 1291 ringgit. Ini nilai perak terkini ya. Jadi kita kata emas atau perak yang dimiliki yang telah cukup nisabnya, kalau nisabnya itu tadi yang kita sebut, perlu dikeluarkan sebanyak 1/40 ya, atau 2.5% daripada jumlah emas atau perak yang terkumpul ya. Jadi 1/40 itulah dia zakat dia ya, atau 2.5%. Kalau 85 gram, kiralah 1/40 daripadanya. Atau kalau perak 595 gram, kiralah 1/40 daripadanya. Itu zakat yang perlu dikeluarkan ya. Tak dinafikan adanya perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi kita kata pendapat yang kuat adalah emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan ya, ini di kalangan wanita lah ya, apa juga bentuk perhiasan emas yang dipakai perlu dikeluarkan zakatnya ya, jika telah cukup nisab ya. Sama ada emas, perak, perhiasan itu dipakai atau digunakan atau tidak, perlu dikeluarkan zakatnya ya. Ada yang kata kalau disimpan sahaja tak dipakai, tak ada zakat ya. Yang kalau perempuan tu pakai perhiasan emas tu, kalau dia pakai tak kena zakat. Hanya yang disimpan saja dalam peti besi, itu kena zakat. Itu pendapat ya. Tapi kalau kita lihat, rajihnya adalah sama ada dipakai atau disimpan ya, sebagai perhiasan ataupun tidak, asalkan dia emas ataupun perak, perlu dikeluarkan zakat kalau cukup nisab ya. Begitu juga para ulama pada zaman sekarang sepakat bahawa wang kertas ya yang kita gunakan juga dikenakan zakat. Tak dinafikan pada zaman Rasulullah dulu tak ada wang kertas. Jadi para ulama kata wang kertas pada hari ini dia telah mengambil tempat emas dan perak ya, sebagai ya mata wang dalam mata wang dagangan jual beli. Jadi dia perlu juga dikeluarkan zakat. Maka wang ringgit yang telah cukup haul dan nisab perlu dikeluarkan zakat. Sekiranya nisabnya telah sampai kepada nisab kedua emas dan perak ya, contohnya tadi kita andaikan seorang itu mempunyai ya 40,000 ringgit. Jadi jelas dia dah sampai nisab perak dan sampai nisab emas. Kerana perak tadi 1,000 lebih je. Kalau emas 12,000 lebih lagi ya. Tapi kalau orang tu dah ada 40,000 ringgit, maka dia perlu keluarkan ya 2/5 daripada jumlah yang terkumpul tu, kalau sudah cukup dalam simpanannya selama setahun. Jadi kalau 40,000, maknanya dia kena keluarkan 1/40, iaitu 1,000 ringgit ya. Daripada 40,000 tadi, 1,000 ringgit perlu dikeluarkan sebagai zakatnya ya. Adanya perbincangan di kalangan para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, tentang masalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan, apa artinya zakat perniagaan? Iaitu barang-barang yang kita niagakan. Tak kira apa jugalah ya, kat pasar raya ada macam-macam ya, barang-barang yang dia niagakan. Sewa kereta ke, bangunan kita sewa ya, kita sewakan. Ini semua barang-barang yang diniagakan. Ada atau tidak zakatnya ya. Jadi masalah zakat perniagaan ni saya tak sebut dalam dalam kertas proceeding di dalam buku yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya kerana adanya khilaf di kalangan para ulama ya, sama ada zakat ataupun tidak. Kalau kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, dia melihat bahawa ada zakat. Ada zakat dalam ada zakat perniagaan, iaitu barang-barang yang diniagakan. Bila kita keuntungan tu kalau dia cukup nisab emas atau perak ya, perlu dikeluarkan zakat ya. Tapi nak katakan bahawa Syekh Al-Albani rahimahullah
dia melihat bahawa zakat perniagaan sebenarnya tidak ada barang-barang yang diniagakan, keuntungan yang diperoleh tidak ada zakat. Ya. Jadi dengan erti kata lain, Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat bahawa tidak ada istilah zakat perniagaan. Ya. Maka yang ada hanya yang kita sebutkan tadi, ya, haiwan ternakan, ya, hasil tanaman dan juga emas dan perak sahaja, ya. Kenapa? Mungkin ada yang tertanya-tanya, ya, kenapa agaknya Imam Al-Albani berpendapat begitu, ya. Jawapannya mudah, ya. Imam Al-Albani dia apabila dia menyanggah pendapat yang mewajibkan zakat perniagaan, dia mengatakan bahawa ini kerana tidak ada dalil yang mewajibkan zakat perniagaan itu, ya. Satu, tidak ada dalil secara khas. Kerana kalau kita lihat pendapat yang mewajibkan zakat perniagaan tu, mereka berhujah dengan dalil-dalil yang umum, ya. Maka tidak ada dalil khas yang mewajibkan zakat perniagaan itu. Satu. Yang kedua, dia bercanggah dengan kaedah al-bara'ah al-asliyah, ya. Kaedah fiqh al-bara'ah al-asliyah yang menetapkan bahawa seseorang itu bebas daripada apa juga tanggungan kewajipan selagi mana tidak ada perintah ataupun dalil. Jadi itu antara hujah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sudah sampai ke penghujung. Peranan zakat dalam perpaduan umat Islam, ya, boleh lihat di muka surat 43. Zakat merupakan ibadah yang berhubung kait dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, ya, keseimbangan sosial di antara golongan kaya dan golongan miskin. Maka jurang, ya, jurang perbezaan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin tu dapat dirapatkan, ya. Tidaklah sampai seperti mana dalam sistem riba. Sistem riba, kalau kita lihat, dia hakikatnya akan membuatkan orang kaya terus kaya, manakala orang miskin terus menjadi papa, ya. Terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih sayang dan saling menghargai sesama muslim, ya. Adapun riba, dia akan membuatkan ada golongan yang tertindas, ya. Akan ada golongan yang dizalimi. Jadi ini tentu saja akan menimbulkan kemarahan di kalangan orang yang ditindas itu. Saling menghargai sesama muslim dan di antara golongan miskin dan kaya secara khasnya. Hubungan antara umat Islam daripada pelbagai lapisan masyarakat akan terus terjalin dan menjadi erat apabila golongan kaya menunaikan kewajipan zakat kepada golongan fakir miskin. Ini kerana hati manusia cenderung kepada menyintai orang yang berbuat baik kepadanya, ya. Sebagaimana zakat juga akan dapat memadam apa jua perasaan tidak senang, cemburu dan marah di kalangan orang miskin terhadap orang kaya. Ini kerana kemewahan orang kaya boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan orang miskin apabila orang kaya dilihat. Tetapi apabila orang kaya dilihat prihatin dan membantu orang yang kurang bernasib baik, hal ini akan dapat meredakan, ya, rasa ingin memberontak di kalangan orang miskin. Saya kira ini antara mungkin sebab mengapa negara Malaysia kita terselamat, ya, daripada pemberontakan ataupun penggulingan kerajaan. Berbeza dengan apa yang berlaku di negara-negara, ya, seperti, ya, Timur Tengah, ya, dan yang lainnya, ya. Kerana akibat antaranya adalah kerana adanya, ya, penindasan berlaku di kalangan masyarakatnya. Tapi alhamdulillah, ya, negara Malaysia
walaupun adanya kekurangan dan perlunya penambahbaikan, tetapi secara amnya ya, masyarakat Malaysia mereka dapat hidup aman dan selesa, ya. Tetapi ini tidak bererti bahawa kita perlu ya bersenang dan tidak perlu melakukan penambahbaikan yang perlu, ya. Melalui zakat, umat Islam akan dapat hidup seperti sebuah keluarga yang besar, ya, di mana orang kuat yang berkemampuan akan mengasihani golongan lemah yang kurang berkemampuan, manakala orang kaya pula berbuat baik kepada orang yang hidup susah, ya, hidup susah. Hal ini berlaku atas rasa tanggungjawab untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka, ya, bertepatan dengan firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, ya. Baik, saya kira saya tak nafikan bahawa adanya banyak permasalahan yang berbangkit tentang zakat. Cumanya mengenangkan bahawa masa pun ya tidak cukup. Maka ini menuntut supaya kita terus menuntut ilmu dan untuk kita terus menambahkan pengetahuan kita tentang masalah yang berkaitan tentang zakat. Lebih-lebih lagi kalau kita terdiri di kalangan orang yang berkemampuan, orang yang berharta, maka ini adalah satu kewajipan untuk kita terus mendalami ya tentang masalah zakat, ya. Wallahu alam. Saya kira cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.